diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu terpelihara daripada kemurkaan Allah dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat sekali lagi bersama-sama menunaikan solat fardu Isyak, kemudian diikuti oleh tarawih 8 rakaat. Kemungkinan kalau kita mahu boleh sambung sampai 36 rakaat. Kalau setuju. Setuju? Saya nak balik bahas 11.30 nanti. Sahabat sekalian, kita punya alat ni tak tahulah. Senantiasa buat masalah lah. Tempat lain okey je. Sini je masalah. Jadi saya rasa satu masa nanti nak kena cari satu alat jugalah. Kita direct pakai projektor, tarik je turun, senang masalah. Acak kali berlaku. Saudara sekalian, tadi saya memulakan ayat tadi bermula dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang menyebut tentang puasa, dan saya yakin semua orang ingat ayat ini. Kalau dia tak ingat memang ada masalah. Ayat mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum yang nak menyusahkan kita. Dengan maksud apa? Puasa yang menjadi rukun Islam yang keempat ini, yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Ta'ala, bukanlah untuk memaksa kita meninggalkan makan minum semata-mata dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa kita. Bukan. Buktinya apa? Buktinya, orang yang musafir macam saya daripada Kuantan mari ke Seksyen 8 ini dalam jarak kurang lebih 280 km. 3 jam sampai, insya-Allah. 3 jam sampai. Boleh tak saya nak makan? Sianglah. Jawab, jangan tidur. Boleh tak saya nak makan? Boleh. Wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, maka dia boleh berbuka ganti hari lain. Allah, Ustaz, 2 jam setengah, 3 jam punya perjalanan, tak sempat nak lapar. Itu buktinya apa dia? Puasa bukanlah semata-mata memaksa kita meninggalkan makan minum semata-mata. Habis tu, puasa ini mengajar kita membendung dan menguasai nafsu jahat kita. Itulah puasa. Supaya apa? Supaya kita dapat mengekang diri kita yang selalunya jahat. Nafsu kita ni jahat. Dia apa? Dia suka langgar titah perintah Allah. Dia suka khianat kepada manusia lain. Ini nafsu manusia. Maka puasa katanya mendidik kita bagaimana untuk mengawal nafsu diri agar tidak rosak hubungan kita dengan Allah. 1. Hubungan kita dengan manusia. 2. Dan hubungan kita min ghairin nas, selain daripada manusia. Baik binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, alam sekitar, dijaga oleh agama kita. Jadi puasa ni sahabat sekalian, dia minta kita jaga kawal nafsu kita supaya tidak rosak hubungan dengan Allah. Orang yang tak nak solat, tak nak puasa, ini orang yang rosak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencuri, orang yang merampok, orang yang menipu, yang makan rasuah,
Ini rasa hubungannya dengan manusia. Memanglah nafsu kita nak makan, nafsu kita nak minum, nafsu kita nak harta kekayaan. Datangnya puasa ini, dia ajar diri kita bagaimana kita nak mengawal nafsu kita. Itu aja. Itu sebab adanya makan sahur. Waktu tak payah makan, dia suruh kita makan. Untuk apa? Mendidik diri kita menjadi manusia baik. Hasil daripada itu, sahabat sekalian, dengan tajuk tadi apa? Tajuk tadi? Tajuk pun tak ingat. Quran menjadi jalan hidup kita orang yang beriman. Untuk itulah katanya, tuan-tuan tak nampak nak tengok muka saya lah. Nota dah siap habis lah. Untuk itu pandulah nafsu jiwa kita mengikut hidayah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Hidup kita ni kita kena susun dia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Lalu dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Mana tuan-tuan nak sebut apa tentang Quran, nak cakap apa tajuk tentang Quran ini? Tajuk ekonomi ke, tajuk politik ke, tajuk akidah ke, tajuk apa sahaja. Kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah Al-Quran. Quran mana? Quran yang tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz sebut bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi pembeza di antara yang hak dan juga yang batil. Quran itulah Allah Ta'ala buat turun Quran menjadi petunjuk kepada kita manusia. Tapi sayangnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia itu dia baca Quran bukan tak baca Quran. Dengar baik-baik. Dia dengar Al-Quran tetapi dia tidak mendengar. Ni apa bahasa ustaz cakap ni? Dengar baik-baik, yang tidur ada 4 orang yang tidur. Malam tajuk kan biasalah. Quran kata ada orang yang mendengar tetapi tidak mendengar. Berkata Profesor Dr. Yusof Qardawi, aku Yusof Mbong, dengar. Dia kata bila kita nak berinteraksi dengan Al-Quran ada 3 keadaan. Yang pertama katanya, kita hendaklah membaca, menghafal dan mendengar. Cantik. Paling-paling tidak kita hafal qul huwallahu ahad. Paling tidak wadduha. Kita hafal Quran, kita baca Quran, kita dengar. Wa idza qira'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, kamu dengarlah dia baik-baik. Dengar dia baik-baik. Mudah-mudahan kamu akan dirahmati oleh Allah. Baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran secara tartil. Semua diajar kita. Ni yang pertama. Masih setengah jam. Yang pertama, dia kata bacalah Quran, dengarlah Al-Quran, kalau dapat hafal Al-Quran itu. Macam tuan imam kita. Setuju? Senyum sikit. Setuju. 1. 2. Bukan sahaja kita hafal Quran, baca Quran, kita ambil itulah, baca dan dengar. Yang kedua, kita hendaklah memahami maknanya, faham dan tahu tafsirannya. Sahabat sekalian, kita baca Quran banyak dah. Kita baca Quran dah banyak, alhamdulillah, terutama di bulan Ramadan. Apa yang bimbangnya? Kita baca Quran tak pernah tadabbur.
Tak pernah kita nak ambil perhatian. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah tidak mereka mentadabbur, mengambil tarbiyah daripada Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataupun hati mereka terkunci? Mu tak ambil perhatian ke? Teruk dah hari ni, teruk dah hari ni. Ngapa kamu tidak tadabbur Quran yang kita baca? Maka yang kedua katanya, bukan saja baca dan dengar. Yang kedua, memahami makna, faham dan tahu tafsirannya. Berapa dah? 2. Dia 3 je. Yang ketiga sahabat sekalian, kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, berinteraksi, bermuamalah kita dengan Al-Quran ialah dengan cara kita ikut Al-Quran. Hak tadi kita baca dengar, cantik. Kemudian kita memahami pula kandungan, isi kandungan Al-Quran itu. Dia punya maknanya, kepahaman, tafsirannya. Makna kita belajar. Cantik. 2. Yang ketiga dia kata, kita hendaklah mengikut. Kena ikut Al-Quran tu, kita kena ikut dia. Bukan saja ikut Al-Quran, beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Itu maknanya kita bermuamalah dengan Al-Quran. Itu maknanya kita muayashah dengan Al-Quran. Itu maknanya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ikut, beramal, dan satu lagi ialah menyampaikan isi kandungan Al-Quran. Sahabat sekalian, yang ramai di kalangan kita ialah dengar Quran, tapi dia tak ikut Quran. Kita negara kita dah buat musabaqah tilawatil Quran. Sekarang tak ada musabaqah dah sebab berlomba. Kita buat ujian tilawah Al-Quran. Ujian pula. Tak apalah. Berapa tahun? Paling tidak 57 tahun. Tapi Quran dia sebut ada orang yang mendengar tetapi dia tidak dengar. Ayat mana? Tuan-tuan balik nanti buka surah Al-Anfal ayat 20-21. Biasa nampak wayang gambar, malah tak nampak wayang gambar lah. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar Al-Quran yang mewajibkan taatnya. Wala tawallu anhu, dan jangan kamu berpaling daripada Al-Quran wa antum tasma'un, sedangkan kamu dengar. Tadi kita bermuamalah, bermuayashah, hidup dengan Quran. Yang pertama kita baca, dengar. Memang kita dengar, Ustaz. Imam-imam yang kita bawa, imam-imam yang hafal Al-Quran, khatam Quran dalam salat kita, alhamdulillah. Tuhan kata kamu dengar, tapi kamu berpaling. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik yang berkata sami'na. Apa makna sami'na? Dengar. Wa hum la yasma'un, padahal mereka sebenarnya tak dengar. Apa maksud tak dengar? Dia tak nak kepada hukum Allah Ta'ala. Dia tak mahu kepada peraturan Allah. Mereka tak yakin kepada Al-Quran. Dia tak yakin kepada isi kandungan Al-Quran. Habis. Tak ada manalah kita berdiri qiyam Ramadan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat turun Al-Quran kepada kita untuk jadi pedoman kepada kita. Tiba-tiba kita baca Quran, kita dengar Quran, tapi kita dengar Quran itu seperti orang kalladzi, sebagaimana orang-orang yang mendengar Al-Quran tetapi dia sendiri tidak yakin kepada apa tadi? Dia sendiri tidak yakin kepada hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ati'u Allah, ta'atlah pada Allah, wa rasulah, rasulnya, wa la tawallau anhu, jangan kamu lari daripadanya. Lari pada mana? Lari daripada taat pada Allah dan Rasul. Wa antum tasma'un, sedangkan kamu dengar ayat-ayat Allah, kamu dengar bacaan-bacaan Al-Quran, kamu dengar. Wa la takunu kalladzina qalu, dan jangan kamu jadi sebagaimana orang-orang yang berkata sami'na wa hum la yasma'un, kami dengar tetapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Apa maksudnya? Dia lari daripada Al-Quran. Apa sifat kita orang beriman? Sami'na, sama nak berhenti dah ni. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sifat orang yang tak beriman, sami'na, macam mana tak ingat ni? Sami'na wa asayna wal ayazu billah, kami dengar tapi kami asayna, kami maksiat. Asayna, sifat orang beriman, qalu sami'na wa ata'na. Ini sifat kita nak. Bukan saja kita baca Quran, tapi kita dengar Quran. Bukan saja dengar dengan maksud dengar, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami ikut titah perintah Allah dan Rasul. Orang ni sahabat sekalian layak masuk syurga Allah. Macam ayat yang selalu kita baca dalam surah Ali Imran An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Taat dengan makna apa? Taat bukan dengan makna baca dan dengar. Dia memahami tadi yang ketiga. Bahkan dia taat, dia ikut. Dia ikut Quran, dia ikut Allah, dia ikut Rasul. Mereka itulah berada di dalam syurga bersama-sama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar ucapannya, benar hatinya, benar dia punya perbuatannya, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Ini saja sahabat sekalian layak ke syurga Allah. Oleh sebab itu sahabat sekalian, saya ulangi, ada 3 perkara mengikut Profesor Yusuf Qaradawi. Bila kita nak berinteraksi dengan Al-Quran, ada 3 perkara. Yang pertama, kita kena baca Quran dan dengar. 1. Tuan-tuan dengar ke tidur? Dengar. Yang kedua, bukan saja baca saja, dengar saja, tak tahu apa ke benda. Maknanya kita baca, kita dengar, yang kita baca, kita dengar tu, kita tahu maknanya, kita faham maknanya, dan kita tahu tafsirannya. Makna kehendak daripada kehendak perintah Quran tu, kita tahu. 2. Mana kita baca Quran, dengar Quran. Yang kedua, kita tahu apa dia perintah larangan, perintah daripada Allah, kita tahu. Datang yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Kita kena ikut dan kita kena beramal. Kena ikut dan beramal. Kata Imam Abu Amrin, salah seorang imam dalam bacaan qiraat Quran, dia kata apa dia? Siapa dia yang disebut sebagai ahlul Al-Quran? Sebab Nabi kata, inna lillahi ta'ala ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada member dia daripada kalangan manusia. Member ni special lah Syekh. Orang lain tak boleh masuk kelab tu, dia boleh masuk, member. Allah Ta'ala ni ada member di kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka ialah ahli Al-Quran dan segala keistimewaannya. Kata Imam Abu Amrin, 5 minit lagi.
5 minit tu jam saya, bukan kata dia. Yang bertukar pula. Dia kata apa? Siapa dia pendukung Al-Quran? Siapa dia hamlatul Quran ini? Humul ladzina al-alimuna bi ahkamihi wa halalihi wa haramihi. Orang yang jadi pendukung Al-Quran ini, yang Quran akan jadi membela kita nanti, yang kita akan diselamatkan oleh Al-Quran. Bukan Quran tu menjadi penghujah kepada kita. Sebaliknya Quran membela kita, bukan Quran mendakwa kita. Siapa dia? Humul ladzina al-alimuna bi ahkami. Orang-orang yang tahu mengenai hukum-hukum Al-Quran. Sebab itu kena belajar. Wa halali, halalnya. Wa harami, haramnya. 2. 3. Wal amiluna bima fi, dan dia beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sahabat sekalian, bila kita nak ambil Quran ini, jawapannya susah. Sebab dia kata tadi, berinteraksi dengan Quran ini, kita ikut dia, kita amal dan kita dakwah dia. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang pertama, surah apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah kepada 'allamal insan ma lam ya'lam. 5 ayat je. Mereka cerita Nabi balik ke rumah, diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Pendek cerita lagi, dibawanya Nabi bertemu dengan Waraqah bin Nawfal, seorang yang alim dalam kitab Injil. Waraqah buta mata dia tapi celik hatinya. Nabi cerita kat dia sekian. Waktu itu umur Nabi 40. Lalu kata Waraqah, hak yang datang pada kamu itu ialah malaikat Jibril. Ja'a an-namus, namus ni malaikat Jibril, sebagaimana yang datang pada Nabi Musa. Dia kata, Muhammad mau Nabi bagi umat ini. Yang saya nak sebutnya apa dia? Sebab kata Yusuf Qaradawi ini, bukan saja baca dan dengar, kita mempelajari pula isi-isi kandungan Quran. 2. Yang ketiga, kita nak mengikut, beramal, dan kita nak dakwahkan isi kandungan Al-Quran itu. Ni saya nak kait dengan cerita turun Quran yang pertama ni, ayat itu. Apa kata Waraqah? Muhammad, kamu Nabi bagi umat ini, Rasul. Yang datang pada kamu itu namus, malaikat Jibril alaihissalam. Aku nak beritahu padamu Muhammad, kalau inilah Quran yang kamu bawa, satu, aku nak beritahu, wala tukazzabanna, orang akan cakap kamu bohong. 2, wala tu'zalanna, kamu akan disakiti. 3, wala tukhrajanna wala tuqatalanna, kamu akan diperangi. 4, wala tukhrajanna, kamu akan dihalau keluar daripada bumi Mekah. Nabi Muhammad tanya sekali lagi, ala mukhrijiyahum, adakah aku akan dihalau? Jawab Waraqah bin Nawfal, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bi illa udiya. Kata Waraqah yang buta matanya, celik hatinya, seorang yang alim, tidak ada seorang laki-laki yakni Rasul yang bawa Quran macam kamu ni, wahyu macam kamu, illa udiya, malaikat dia pasti akan dimusuhi. Saya nak beritahu pada diri saya sendiri, sahabat sekalian, beginilah bila kita ambil Quran. Kita ambil Quran nak suruh semua orang sokong kita. Nak ambil Quran nak suruh orang puji sanjung kita. Nak ambil Quran nak suruh segala-gala yang kita nak dapat dalam hidup kita. Tak mungkin. Benda mustahil dalam hidup. Sesiapa yang berpegang dengan Al-Quran, yang pegang dengan Al-Quran, yang ambil Quran sungguh, betul lah kata Waraqah bin Nawfal tadi. Maka sahabat sekalian, sabarlah kita. Bila kita berpegang dengan Al-Quran,
menjadikan Al-Quran jalan hidup kita, kita kena sabar banyak-banyak. Ayat yang mula-mula turun tadi suratul Alaq, dan yang paling akhir ialah ayat yang mengingatkan kita, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah. Takutlah kamu akan satu hari di mana kamu semua akan kembali kepada Allah. Jangan duk fikir sangat atas dunia ni. Kena fikir sungguh-sungguh bagaimana nasib kita di akhirat. Di dunia jangan lupa, tapi di akhirat. Ayat yang pertama mengingatkan kita belajar. Sebab itu yang pertama tadi dia kata baca, dengar Quran. Yang kedua kita kena belajar, faham Quran. Yang ketiga kita beramal. Bila beramal tu kita kena sabar. Jadi betul lah yang disebut kepada kita, Quran itu adalah jalan hidup kita orang yang bertakwa. Ayat yang mula-mula turun, Iqra, suruh kita belajar. Belajarlah kita supaya kita kenal Allah, kenal diri kita sendiri, kita belajar. Bila kita belajar, kita kena beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Bila kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran, jawapannya jalan yang kita lalui ialah jalan yang susah, jalan yang payah, sebagaimana yang telah digambarkan kepada kita tadi oleh siapa dia? Waraqah bin Naufal. Jadi sekadar itulah pada malam ini sahabat sekalian. Mudah-mudahan saya sendiri dan tuan-tuan sekalian kekal istiqamah di atas jalan Islam ini. Jangan lari, susah, payah, cepat ke lambat, ramai orang sokong, menang ke kalah, kita mesti istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana? Jalan ahli syurga tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang kau telah beri nikmat. Memang confirm syurga. Siapa mereka? Nabi-nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Kita sambung tarawih ke witir. Masa saya cukup, bas saya 11.30, saya tak risau. Kalau terlepas saya naik kapal terbang, kan payah. Jadi kita sambung lagi solat kita. Tarawih ke witir ni? Witir. Tak pernah tuan-tuan buat 48 ke 36. Ada ulama bahas benda tu. Tapi tak bolehlah sepakat ulama-ulama Ar-Rahmah ni. Kita buat 8-8 lah. Tapi kalau siapa rasa ni nak buat banyak, dia jangan sembahyang witir lagi. Sambung kat rumah, tak ada masalah. Jadi sekadar itu, dan di belakang sana, tuan-tuan, yang tu kita, malam ni kita ubah sikit. Sebab bahagian sabilillah, saya dah keluar banyak sangat dah bulan ni. Saya dah donate banyak dah keluar banyak kan melalui saya ini. Kalau nak kata 10,000 tidak, nak 11,000 confirm. Yang ni tidak untuk hala fi sabilillah, tapi sabilillah juga. Yang ni saya nak khusus, saya tak nak minta lagi sini. Yang ni khusus untuk pembinaan Ma'had Tahfiz Darul Izzah Madi Kuantan Pahang. Yang ni hak khusus dia. Yang khusus ni, yang khusus untuk dia je. Yang tak nak hala ke lain. Sebab yang ni nak kena buat juga. Dah ustaz 2 tahun lepas saya dengar, 2 tahun lepas tu kontraktor lari dengan duit-duit sekali 70,000. Orang pekan pula tu. Jangan salah faham. Tapi orang tu orang pekan. Tapi bukan dia. Tapi orang itulah. Tapi bukan dia. Mungkin tak faham sudah lah tu. Memang orang pekan tuan-tuan. Allah, nak marah tak boleh. Tapi kita tekad, dan projek ini kita minta Ustaz Yusaini Yahya tolong kita. Pasal dia ada kemahiran dalam buat sekolah-sekolah ini, Ustaz Yusaini kan, Yusaini Yahya. Jadi insya-Allah kita nak lihat juga Ma'had Tahfiz berjalan. Kita punya sekolah berjalan. Bahkan kita ambil banat orang perempuan pula dah untuk bahagian apa ni jadi hafizah. Kita ambil. Tapi bangunan tetap kita tak ada. Dah berapa tahun dah? 4 tahun dah kita berjalan ini. Jadi sahabat sekalian, yang ni kita khususkan, saya dah cakap dengan Tuan Mudir, khusus kalau benda ini untuk pembinaan. Untuk pembinaan. Jadi masuk saham kita. Afdalus sadaqah, sadaqatul Ramadan. Sedekah yang paling baik ialah sedekah di bulan Ramadan. Masuk saham itu. Saya akan tunggu tuan-tuan sampai pukul 10.50. Sebab saya tahu tuan-tuan tak bawa duit. Jadi bila balik tu janganlah bawa RM5, makruh tu.
bawa banyak sikit lah. Kita berhenti sekadar itu, tangguh majlis, baca tasbih kafarah dan juga surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.